Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke BTZ Podcast. Pertamanya kami dari BTZ ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf zahir dan batin. Dia macam gitu. Alhamdulillah. Punya takbir. Allahumma barik. Ada fikir depan mata ni macam kalau tutup mata ingat dekat Kaabah. Dekat Mekah. Sampai. Lontong depan Kaabah. Lontong. Alhamdulillah ini hari raya kedua kot. Yes. Semalam ni kira kalau betul-betul lah kan dah beraya sakan lah orang sebut dah all out lah. Semalam kira lontong semua dah pack lah dalam perut kita. So now kita kena cari solution untuk keluarkan balik lontong-lontong ni. Alhamdulillah. Kita fikir pasal raya ni macam-macam lah, tapi kenangan-kenangan raya tu banyak. Kenangan raya yang kita ada dekat Singapura sendiri, dengan keluarga, dengan kawan-kawan semua. Yes, begitu juga kadang-kadang ada juga kenangan-kenangan yang lain. Yes. Di antaranya juga mungkin kenangan-kenangan kat luar negeri ya. Correct. I think rasanya pun ada juga warga Singapura yang ada dekat di rantauan lah, diorang pun celebrate raya dekat luar negara. Yes. So I think sikit sebanyak pun, well of course realitinya sedih lah kan, diorang tak dapat bersama keluarga. So I think that was the feeling that I had before bila beraya dekat Thailand, bila beraya dekat luar negara, Indonesia dan sebagainya. Dia kadang-kadang bila raya punya program kat radio kadang-kadang kan dia ada macam berbual dengan orang kat luar negeri lah. Yes, correct. Kadang-kadang kita dengar sayu juga kan. Of course, I mean dorang ada dorang punya difficulties that dorang lalui and so on and so forth. So masing-masing ada cerita masing-masing. I mean tak sama macam Ramadan dorang mungkin lain, berlainan. Ada yang mungkin tinggal dekat such as countries such as Sweden and all that. Macam lagi panjang kan dorang punya Ramadan. So I think biasa it's always beautiful lah to hear the other side of the story. You pernah raya kat mana? I pernah raya dekat Jordan, pernah raya dekat Malaysia. Dan waktu bila raya kat sana tu memang sedih lah. Lagi-lagi dulu bila kat Jordan tu social media tak ada. Yes, correct. Social media tak ada, so kita telefon family lah. But when I was in Jordan, kita satu family ada kat situ. Okay. So kita tak dapat jumpa dengan cousin ni. Tapi dalam berapa kali je lah. Kali tak almost every year. Cuma lain lah sebab raya dekat negara orang, lain culture-nya, lain cara mereka beraya, lain orang berziarah semua. So bila tengok macam kalau sekarang ni lagi dengan social media, gambar-gambar orang post first day, second day, OOTD semua kan. Yes. Mungkin lagi pressure kot. Dekat Jordan tak ada lontong Itulah tapi sebab bahasa Arab tu lontong bahasa Arab ke? Luntung tak tahu bahasa Arab. But alhamdulillah at that time bila kat Jordan my parents were together lah, kita sama-sama. Kita at least ada family lah dengan you kan. At least ada family. My mother buat, kira dah macam suasana raya pun lah. And alhamdulillah on top of that, kira ada few student-student Singapore pun came to Jordan untuk ziarah my itu family. yang memeriahkan suasana. So like my mother masakkan orang semua. Okay lah, actually alhamdulillah not bad. Not bad. So yelah, kadang dah ada benda tu pun kira macam tapi tak dapat jumpa cousin. At that age lah kan. Yes, Cuma bila di Malaysia waktu tu beraya, tapi raya Aidil Adha. So tak rasa sangat. Cuma yelah, sebab masa tu kenapa tak boleh balik, tak silap pasal haze ke apa something lah. Ada haze, so flight semua cancel dan tak dapat balik lah. Tapi kat Malaysia raya pun lebih kurang sama, cuma family tak ada lah. Sebab alhamdulillah siapa yang berada di rantauan, kalau beraya tu kita tengok diorang siap dengan baju raya, siap dengan yelah, kita ada orang kata extended family kat sana, kawan-kawan kita dah jadi family. And bila duduk kat negeri Arab, kita dapat my family pun ada buat rendang semua, habis orang-orang Indonesia pun ada buat rendang. So kita macam exchange makan kat situ. So suasana tu samalah, cuma dekat negara yang berbeza. So you punya sekurang-kurangnya lah ada keluarga. Time you kat sana luar negeri? Of course you pernah raya kat mana? Thailand pernah, Indonesia pernah, Malaysia pernah. Correct, 3 tempat lah. But like you said lah, Indonesia and Malaysia, I think almost the same. You dapat rasakan suasana dia walaupun you seorang. But tapi mostly in Indonesia, Nova was with me, together with Mika also.
So a bit of ada rasa kekeluargaan kat situ. Mungkin just lah sama juga saudara mara tak dapat rasa dia punya enjoyment pergi rumah ke rumah and all that. Tapi kan above all that, kita ada a few occasion that dengan national team kita travel during Ramadan dan kita cross hari raya. Oh, pernah? So, pernah babe. Itu pada I lagi kesian lah tengok budak-budak ni. Like kita tengok diri kita macam lagi kesian because macam everybody bawa baju kurung. Semua bawa baju kurung, semua bawa macam kuih-kuih masing-masing. And then hotel sediakan like macam this conference room for us to actually just celebrate raya on our own. Actually macam lagi sedih je. Actually lagi sedih. Betul. To be honest. And then kita dah boleh nampak satu-satu pergi satu corner and then video call family dorang and all that. I mean bermaaf-maafan and all that. So lebih touching lah in a way when you dapat saksikan benda tu. Bila seorang pula sedih-sedih tapi you know that ada kerja kan. Jadi benda tu kind of overlap you punya fokus lah. Cepat lah dia tu escape rasa lah. Macam cepat. So macam kadang ada rasa juga macam ada satu sudut fikir best juga kan ni aku macam seorang-seorang tak payahlah aku leceh nak pergi sini nak pergi sana kan. Macam hari raya kita tahu that kita celebrate hari raya on our own. Then that's it. Kita continue kerja. Depend on where you are actually and your surrounding. Yeah, that's apa yang buat you punya hari raya beautiful or just normal one lah. Pernah kat Mesir. Tapi time tu belum raya lagi. Time tu actually kita first year. Lepas tu dah hujung-hujung Ramadan tu dah masuk raya. Okay. Entah tak tahu macam mana entah. Kita duduk, kita bujang berapa orang, 5 orang, 6 orang tu. Tiba-tiba ada satu siapa tak pergi buka lagu raya. Imagine first time lagu raya Singapura. Lagu raya, lagu Nazam Lebaran. Bukan Nazam Lebaran. Apa lagu Naliza yang sayu. Hati ini makin sayu. Tak tahu title dia tapi sayu. Tiba-tiba satu-satu pusing. Sayu. Nama lagu dia adalah Sayu. Tiba-tiba masing-masing pusing one corner. Kau nangis lah? Tak. But that's the thing touching Yes. But that's the thing also tadi kita bincang-bincang sikit juga pasal lagu raya. Yes. Lagu raya kita macam tak tahu Yes. I suka lagu raya. Tapi dia beberapa benda antaranya adalah content dia kadang-kadang kita fikir balik actually lagu raya pasal apa Kebanyakan dia tema-tema itu juga kan. Actually kalau cakap pasal lagu raya ni, diorang mainkan peranan besar tau babe, in terms of memeriahkan suasana. Kalau walaupun you seorang kat rumah, let's say you tengah tunggulah time nak keluar ke apa, you dengar lagu raya kan, itu je dah actually dah give you that kind of mood that hey, this hari raya like macam kerana lagu tu. Kalau tak ada lagu tu you off macam hari biasa je. Itu sometimes impactful lagu raya. Very impactful, yes, correct. Lagi-lagi kat luar negeri, I think bukan lagu raya je. I kadang kat Jordan dengar lagu National Anthem. National Anthem, yes. I pernah masuk musabaqah that time dekat Dubai and kira one of the winners lah, alhamdulillah at that time. So bila dengar lagu National Anthem tu macam semangat lah kira lagu yang macam satu kemenangan lah. This is home gitu bukan lagu Melayu dia. National Day bukan National Anthem lagu Mari Kita. Nama lagu dia Mari Kita. Tadi lagu dia Sayu kan, lagu dia Mari Kita. Majulah Singapura. Pada saya tengok cuma gila, I memang suka lagu raya. Cuma seni kata tu kadang-kadang kita kena dengar juga kan. Ada benda-benda yang mungkin elok, ada benda-benda yang terlepas pandang pun kadang seni kata dia kan. Lagu ni lagu-lagu lama kan. And I think bila I besar kat Jordan tak dibiasakan dengan benda ni pun. Cuma kita baru dapat tahu juga macam bila raya nanti radio akan main lagu-lagu ni kan. Macam dekat Arab ada tak diorang punya version of Nazam Lebaran? Macam lagu-lagu Arab. I think tak ada. Macam time raya, time buka puasa. Takbir je lah I think. Takbir je. Takbir je. So I tak tahu tapi selama berbelas tahun duduk kat negeri Arab ni dengan my family, so far gitu je lah. Okay babe, touch about takbir pula, sorry. Okay, what are the sunnah of it? Is it you have to takbir from immediately after Maghrib, which is the last day of Ramadan, and then until when? Dan sampai bila kita boleh takbir? Kalau untuk solat raya Aidilfitri, dia ada dua pendapat lah. Satu pendapat adalah daripada Maghrib sampai ke solat raya. Maghrib sampai ke solat raya. Kalau pendapat lagi satu, dia cakap daripada subuh ke solat raya. Okay. So dua-dua lah. Tapi lebih kurang lah. Kat tanah kita ni lebih kurang biasanya lepas Maghrib lah. So how long can you takbir? Maybe 2 days, 3 days? Sampai solat raya. Aidilfitri sampai itu je. Unless kalau Idul Adha baru sampai hari Yaumul Tashriq lah.
Sampai hari Tashrik. Yes, Ya, correct. so What Aidil about Fitri, macam kadang macam ada juga keluarga-keluarga yang mungkin first day, second day atau mostly first day lah, yang diorang berkumpul dan solat maghrib diorang jemaah sama-sama and diorang takbir. Okay lah. Is it okay? Bagus lah. Yeah, okay. I think macam menandakan yang besok ni hari raya kan. Maksudnya on the first day tau. First day of raya. First day of raya Dah tak dah payah habis lah. Dah habis. habis Kalau Aidil Fitri dah habis. I understand. Kalau gitu ramai-ramai nazam lebaran. Oh, nazam kita bernazam Okay. Usually kalau raya Aidil Adha panjang sikit lah. Panjang sikit. Sebab kita tunggu sembelihan juga kan. Yes, correct. So Cakap pasal tu, to be honest, to be frankly honest, I tak sabar sih nak pergi haji one day. Amin. InsyaAllah. I macam Amin. you know, macam kadang kita pergi umrah, kita pergi ziarah tempat-tempat ni kan, macam Muzdalifah and all that, Mina, Arafah. You nak rasa sih benda tu. You jalan, you 3 hari, 7 hari you jaga ihram kan, diorang cakap kan. So depending on what kind of haji you take. So dah lah, Aidil Adha yes, I would love to lah. InsyaAllah. Tengah muda-muda gini, tengah kuat gini kan. Doakan. Itulah kita punya booking for haji lah. Depends on. Yes, sebab bila you book sekarang pun rasanya macam jauh kan. Betul. 20, 40, 20, 30. Mudah-mudahan registration kita tu menandakan niat kita lah. Mudah-mudahan niat dah sampai, pahala pun dah sampai. Allah dah terima lah kan. InsyaAllah lah. Memang bulan haji kalau dapat rasa dekat sana tu big deal lah. Memang Yes, of Allah course. kata tidak lain tidak bukan, pahalanya adalah syurga kan. Balasan dia adalah syurga untuk kita kan. Jadi balasan ataupun apa yang kita dapat dekat tanah haram tu syurga, dan untuk orang yang dekat negara kita tu yang kita puasa Arafah. Tu dia punya apa ni, alternatif lah untuk Alternatif kita. dia, So okay. puasa Arafah kan Allah ampunkan dosa sebelum dan setelahnya kan. Yes, correct. Which is interesting lah. Maksudnya kalau kita tengok balik kita punya peredaran masa dalam setahun tu kan, there's something to look forward to lah. Kita ada Ramadan yang kita beribadah padanya. Kemudian kita ada Syawal untuk meraihkan kemenangan pada Ramadan. Setelah beberapa bulan lepas tu kita ada Idul Adha pula, ada amalan-amalan seperti kurban dan sebagainya. So ini yang seharusnya orang Islam ada as a mentality that kita bound to time, and ada masa-masa tertentu yang perlu kita laksanakan certain things. Understand. Kita tak oblivious to time, but rather kita ada je kena buat. Yalah, sentiasa ada benda baik yang kita nak buat. Exactly. Cakap pasal kurban ni, BTZ buat kurban ni this year. InsyaAllah. InsyaAllah Kita akan lancarkan buat julung-julung kalinya. InsyaAllah, amin. Kalau Kurban siapa nak bersama BTZ, insyaAllah. Kita akan update you lah tentang kurban ni, dan yalah, kita look forward lah projek First time projek kita I ni, buat macam insyaAllah. projek kurban ni. Wow, macam look forward lah. Kita facilitate ibadah orang, kita mempermudahkan usaha. InsyaAllah, semoga semua dapat merasakan nikmat buat kurban ni lah. Cakap pasal kita punya episod kali ni kan. Episod kali ni pun ditaja oleh Hartanah Bros, Teman-teman kami. teman-teman kita. So kita brother beraya kita. BTZ beraya bersama Hartanah Bros Kalau cakap pasal Hartanah ni lah, just out of curiosity lah, you pernah encounter someone pindah time hari raya? Like macam jual rumah orang raya. Macam pernah dengar. Kan? I pernah Kecoh, main jiran I dulu pernah main jiran dulu. Macam kau nak gimana? Cakap aku nak pindah. Aku cakap serius lah. Cakap diorang dah macam dah handover kunci and all that. Kebetulan betul-betul raya sih. And it was like in the afternoon lah they do that. Serius lah. Serius. Kita sambil angkat almari makan lemak kan. Tak, I think they did that in the morning. Itu kira apa, escape orang datang rumah ke? I don't know because I rasa setengah barang-barang dah keluar pun, mungkin beberapa. Maybe their plans is to masuk rumah baru at Correct. Tapi mungkin ter-extend ke kan. Betul. Mungkin macam itu pun efisien lah masuk dari segi jual belinya. Agaknya Hartanah berusaha yang settlekan orang. So betul Hartanah brothers kita memang betul. Memang masya-Allah diorang I dengar lagi satu pattern tau. Ada orang-orang yang kadang-kadang diorang tak berapa into this practice of ziarah menziarahi. So diorang first day raya tu diorang akan mengunjung yang penting, which is ibu ayah dan sebagainya. Kemudian tengah hari pergi Switzerland. Pernah tak orang macam ni? Pernah. Pelik gila kan. Bagi kita pelik lah pasal kita look forward to jalan-jalan. Bagi diorang macam aku not into it. Because cuti tak banyak. Yes. Raya cuti kan. Jadi alang-alang
go ayah. Balik But, baru boleh. Okay, it's a very very good point. Because why? Because that's where we touched on during our previous episode. How important Hari Raya is actually for us to celebrate in terms of ini benda culture ke atau seharusnya hukum. Like macam you say, correct. Memang juga sampai kita boleh agree that okay, aku celebrate Hari Raya, aku jumpa mana yang penting and then aku fly off. But from a certain angle, it could be like, kau apa ni, lama sombong tak jumpa kita and all that. Tapi niat dia is, yes aku buat apa yang patut je. Betul tak? Ya. Yeah. I rasa macam itulah. Macam memang kalau raya tu pun tak ada kewajipan apa-apa pun. Hari raya kita, Syawal kita yang diutamakan, if you want to be very frank, solat pagi itulah. Ziarah itu merupakan satu culture yang baik, yang kebetulan memang ada faedah baginya itu. Cuma kadang-kadang kita terlalu kata-kata susun habis kata itu. Kacau lah. Debater. Debate lah. Dia ni betul debate lah. Debate. Banyak Okay, berjidal. go. Top student. Maklum. Kita overemphasize jalan raya tu sangat kadang-kadang. Yes. Tapi overemphasize, that's the tapi word. nak cakap tak elok pun tak boleh juga, dikarenakan apa? Bila lah lagi yang kita ziarah saudara kita. Betul. So we take that opportunity bila dia dah dijadikan sebagai satu culture, kita meraihkan dia dengan baik. Cuma to say that ziarah itu hanyalah berlaku pada Syawal pun tak betul juga. And also partly because of kita punya calendar pun lumrahnya first day and second day raya tu holiday kan. Betul. So I think this is the time where yalah takkan orang nak apply leave and all that kan. I think orang yang pergi holiday on hari raya pun okay lah, mungkin pelik untuk kita. Tapi kadang for them make sense sebab satunya diorang boleh dapat cuti. Lagi kalau long weekend. Betul. Lagi satu diorang dah ada that perspektif terhadap raya ni akan berjalan selama sebulan. Nanti minggu depan kita boleh return. Babe, ini yang 2 minggu lagi boleh return. Okay, question. Are you the 30 hari kind of person to celebrate Hari Raya, or are you like okay lah 10 days cukup? Sejujurnya hari ke-30 pun I pernah jalan raya. Really lah. I pun sama. Yes, I pun jujur, I pun pernah. I think tak rasa kekok sebab bila you tengok kat luar orang masih berjalan. Yalah, of course lah. Kat luar masih sibuk lagi sini sana, baju kurung. Meriah kan macam I think this year akan lagi jadi lagi meriah. Of course. Dia apa tahu, hari ke-30 orang masih dengan full suit tau. Dia macam kira tak let go tau. Kalau dulu kan kadang macam ada baju kurung aja, hati seluar dah seluar slack apa rasa. Yes, Ini dah seluar tak tahu, smart, hari 30 songkok masih ada, samping masih ada, capal masih ada. Brooch masih ada. Brooch masih ada. Tenun ni Samping tenun. In honesty, Yes. I macam gitu. Okay. Bila lagi yang kita boleh raikan Bila lagi nak pakai baju raya? Exactly, Nak pakai baju Melayu Yalah, kan. Kalau Disember pakai samping macam pelik pula. Of course, yes. Kan luar pada raya. Itulah masa yang kita ada kan. Unless budaya kita tukar every Jumaat pakai baju raya. Macam orang-orang Brunei kan. Orang solat Jumaat dia pakai baju pakai full Melayu. Which is actually quite cool lah. Cool. I think boleh nampak perbezaan culture. Maybe hari raya diorang mungkin lebih kot diorang pakai kan. Tapi yalah, for kita alhamdulillah sebab solat Jumaat kita tak off apa. Kat negara-negara lain kadang solat Jumaat diorang off. Diorang tak kerja. Pergi kerja nak bawa samping leceh juga. Leceh juga. So hari-hari waktu hari raya je lah yang kita boleh bergaya macam gitulah. You type jalan-jalan ke macam kat orang datang ke ada ni apa namanya? Open house. Okay, ada two types. Dulu I membesar dengan arwah nenek semua dan sebagainya, keluarga mak lah. Tak pernah keluar raya. So orang I datang. tak di-expose, I tak faham apa tu keluar raya. Serius. I macam rasa sedih lah. Macam orang explain kan, diorang naik lori ramai-ramai kan, lori open tu kan, yang open top, diorang Syok sih. enjoy sama-sama. I tak faham benda tu. Because why? Because my arwah nenek dan datuk kat situ. So Orang datang. The main man the main person. So diorang akan datang and I tak pernah rasa macam mana nak keluar. So tak pernah macam ada bagus enjoy benda jugalah. tu. In a way macam relax lah. Yes. Yalah, relax sampai you tak faham macam mana nak terima orang. So then after that, lama kelamaan then kita tinggal Start to sendiri, keluar. dan kita mula practice benda tu. Okay, kita pay chance lah now untuk ziarah nenek kita and all that. Baru dapat exercise that routine of keluar ziarah. Ini soalan random gila. You bila dah kahwin, you pernah ada challenge dalam nak menyusun pergi rumah siapa dulu tak? Family sendiri, family. Yes, of course. It is always not say any issue, tapi is how Perlu you arrange lah. difikirkan How you arrange. Macam mana you agree dengan the other side. Because kadang macam let's say this year, my mother dekat Mekah.
So kita rumah siapa kita nak kumpul. So it will be my sister's Oh, house. tahun ni boleh kumpul Kita berkumpul kan. So dekat rumah my sister. So kalau my mother ada, obviously kita ke rumah my mom dululah. Dan selalunya pattern dia is it will be to Nufa punya side dulu. Because so dorang pun ada timing dorang untuk pergi ke tempat lain kan. So dorang pun expect different guests at different time. So kita dah agree lah in a way. For me first day simple because I tinggal dengan my in-laws. So pagi I akan pergi rumah my parents dulu. Then lama lah duduk. Lama. Because my mother the eldest, so adik-beradik lain semua datang. Then kita dapat ni think petang patah balik rumah in-law, rumah kita lah. So adik-beradik pula datang, my wife yang adik-beradik pula datang. Sampai malam lah. So the next day lagi 2-3 hari baru kita akan gerak ke rumah saudara mara lah. Tu baru susun lah. Cakap pasal salam salam raya salam minta maaf lah kan dekat rumah sendiri. So you rasa macam how's the mood dekat macam rumah? Because for me nak dapatkan mood tu susah. Macam orang cakap lah, serious lah. Sedih, nak serious and all that kan. Because why? Because people like Muaz will make will ketawa-ketawa and all that. So how do you do that? Macam I masalah dia apa tau? I cengeng. Oh, you emotional. Okay. So pagi tu nanti ada jumpa my mother bin side adik-beradik semua. Okay. Itu dah ada satu round nangis. Dengan parents I ada satu round nangis. Okay. Belah my wife banjir lah So memang hari tu gambar I first day raya tak pernah handsome. Okay. Merah je dah mata. I cengeng. Okay. I bukan I minta maaf tau. I tengok orang minta maaf I nangis. Oh. I macam gitu. Oh baru tahu. Dalam hati ni ada botanical garden. Ada botanical ada Zen Japanese garden. Oh itu mahal dia. Ada bonsai lah kat dalam. Tahun ni cakap musang ke Teluk Belanga? Tahun ni random Wah tahu-tahu je. Tak cakap musang lah. Cakap musang. Like talking about that, my Nufa punya family, kita always pergi kat family dia malam. The last one. Penutup. Because why? Diorang punya salam raya, I feel that is very interesting. I feel that I will apply that to my family bila insyaAllah kalau family I membesar. And you tahu tak, arwah nenek dia dulu ada. Dan first anak salam dan duduk sebelah. Then second anak salam mak, salam kakak duduk sebelah. So rotate lah. So dorang all the way babe. And you imagine that line sampai daripada makcik, pakcik, cucu semua. Saudara, mara, cucu, cicit tau. Bagus. So that thing alone takes you about almost 2 hours plus. Tu kalau I kira nangis lah. And belum lagi macam you salam, macam by the time dah sampai ke zone anak saudara semua dah habis, dorang depan traffic jam. Cepatlah kau nangis lama dah. Dah tak bil lah. Macam dorang kan perlu salam je. But the best part is you get to salam everybody. So you dah siapkan you punya duit salam, dah tinggal nak kasih kan. That's the best part lah, I feel. I every year tell myself tahun ni aku tak nak nangis. Tapi nangis juga. Oh, okay. Macam mana boleh nangis tu? Tak tahu apa dia punya. I memang tak boleh tengok orang nangis tu je. Tengok orang nangis, I nangis. Okay. I tengok macam for me the emotional part is when someone macam bila hari raya diorang minta maaf tu, diorang tengah dalam keadaan sakit and they know that something is gonna happen something gonna happen within that time frame or that year that they gonna leave us. That for me a bit macam, and also a sign of remembrance you know, that kalau life is so fragile sih. Right? Anytime anything can happen. I think sama juga. Kadang-kadang bila kira penghulu keluarga tu kadang-kadang bila kasih speech pagi tu kan, nanti dia remind us of orang yang dah pergi. Itu kadang-kadang sedih juga. Yes. Your practice for macam your father, let's say, macam budak-budak duduk bawah atau kita duduk bawah, dan dia macam kasih macam kasih apa, ucapan kan, cakap ada macam itu, ada practice macam itu. My family juga. Oh, is it? I think my family kita buat benda tu sebab selalu sangat tak tunggu sampai raya kan. Macam kita selalu jumpa, dan ada yalah, benda tu dah sampai macam raya ni pun macam tak payah buat lagi lah, sebab dah selalu sangat buat benda tu. So I think I'm the same. The norm lah. The norms lah. Like selalu so macam Mika memang dia pun dah selalu kan. Jadi raya takkan nak recap balik kan benda yang sama kan. But kalau buat pun bagus lah. Because
Yalah masa tu mungkin nak luahkan apa-apa ke, nak sampaikan, habis Jarang semua dah jumpa ada kan kan, kat situ kan. Yalah, as we grow, kita dah makin ada keluarga, dah membesar keluarga kita, makin kurang masa kita dengan orang tua kita kan. So bila raya tu macam bila lagi kan nak macam peluk, nak nangis gini kan. Tapi like for me like I memang selalu attach dengan my mother, dengan my father, dengan yalah harian punya benda memang selalu jumpa, selalu ni. Jadi raya tu maybe extra mile sikit. Yes. Tapi macam upacara yang tadi you buat tu belum lagi lah. Okay, faham. lagi. Ya, pasal mungkin you on a daily basis you dah jumpa your parents almost every so day. benda kan? tu like dah macam rutin lah, dah biasa sangat benda tu. So kita lalui benda yang sama, kadang macam I do a lot of travelling kan dulu. Jadi bila travel tu macam duduk macam okay, insyaAllah macam mana ni, doakan macam mana gini. So benda tu like hari-hari lah selalu kita duduk macam gitu. So bila datang raya pula kadang kita datang pagi, orang lain dah datang. Yes. Cousin-cousin lain pun dah datang kan. Jadi nak ada that moment tu maybe tak sempat lah. My family dia memang ada dedicated timing. Ada dari So memang kira tersusun habis lah. Semua dah datang Semua dah datang Okay, kita boleh start, kita start macam gitu. It's like really a event lah. Event. Oh, okay. So biasanya my father akan Understand. Pembukaan lah. event. Wah, ada opening speech, so, ada proper semua ingat. Ada plus giving tak? Tak ada lah. Kita ni semua keluarga. Walaupun kalau aku dah meninggal ke, kalau dia dah meninggal ke, jangan sampai keluarga ni berpisah. Make sure setiap tahun tu kita kumpul macam gini. Jangan sampai setahun tu tak ada kita jumpa. That kind of stuff. Wow. Doakan masing-masing. Ramadan tu mudah-mudahan Allah terima. Macam khutbah sikit lah. Yalah. Macam family punya khutbah lah. Bila lagi ada macam kita leadership punya ni. Correct. I agree. Siapa yang tua biasa dia akan buat macam itu lah. I think kan, I rasa is good that we should continue this thing. Betul. Ini adat yang baik. Yes. Ini It's legacy satu jugalah. ajaran yang bagus. Betul. That's the word, legacy. Ya, it's legacy juga. I will do that to my kids. Really. Macam diorang kadang masih kecil kan orang tak faham main kan. Main faster lah daddy. Tapi sekarang diorang dah membesar. So you dah boleh nampak tau diorang dengar kata you. Macam Mika pun sekarang dah set 1. Kita dia dah faham. So kita pun dah berbual dengan dia pun benda-benda yang about daily life tau. Dia pun of course terasa lah kan about dia punya hidup, dia membesar and all that. So all this macam regular warnings and regular and that's the word I think, legacy keluarga. Correct. Syawal should also be part of that the issue of ensuring yang keluarga ini bersatu. That kind of thing. Itu bagus juga, jadi kira anak-anak pun tak awkward untuk minta maaf dengan mak bapak. Betul. Exactly. Walaupun kadang yelah kita tak ada salah ke apa ke, tapi memohon ampun kan, tak maaf tu kita tunjukkan kita ni sebagai anak. Betul. Pada pagi Syawal tu bagus lah. Betul. Yes. Benda tu baik. Maybe mungkin selama ni memang tak pernah ucapkan minta maaf, tapi dengan ada pagi tu everything clear lah. Mungkin macam ada terkecil hati ke, bila dengan ada minta maaf ni okey lah, insyaAllah kita ampunkan dan sebagainya. Family I kalau kumpul tu adalah, kalau normally 50-60 orang ada. Confirm ada video last semua dah habis kumpul video selamat hari raya. I tunjuk you video kan? Yes, I saw. Ada. Confirm that is like confirm berapa take But that's the thing seperti mana kita cakap Ramadan tu 1 bulan setahun. Syawal tu pun yes sekali. And berkumpul tu kemungkinan pun sekali. And the next kumpul tu kemungkinan dah lain. Yes. Think about that. Every time kita kumpul Syawal tu, dia berubah tau. Tambahnya keluarga, orang pergi dan sebagainya. So it's a moment for you to reflect upon apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga. Yes. So it's a beautiful moment. Hargai. It's a moment to reflect. Hargai apa pun yang berlaku. Kira hari tu hari kita menghargai keluarga. Selagi mana mereka masih ada dengan kita ni, kita value diorang lah, treasure diorang lah. Betul. Sebab waktu bila COVID tu dah tak boleh buat lagi dah benda tu. And dekat Zoom mana boleh bikin benda tu. Nak nangis pun kelakar. Nangis kat seorang. Nangis kat kamera macam kelakar. Betul juga, memang kelakar. InsyaAllah lah tahun ni kita akan nampak lagi all this culture yang baik kan, budaya-budaya yang bagus yang patut diteruskan. Betul. Saya setuju. Dan apa ni menjadi satu peninggalan yang baik lah, legacy untuk keluarga, supaya kita selalu bermaaf-maafan. Benda tu pun diajarkan oleh Nabi SAW kan. Maybe bulan-bulan lain kita tak maaf-maafan, tapi bulan Ramadan dengan adanya Syawal kita dapat maaf-maafan, okey lah. Alhamdulillah, at least something lah. Macam benda tu secara automatik dia macam download dekat otak kita that inilah masa-masanya that we should take advantage of. Betul. You know, macam and secara automatiknya kita berminta maaf pada this
waktu-waktu yang macam ni lah. Ya. Hari-hari biasa macam dan 11 bulan macam tu tak pernah minta maaf kan. Macam Seharusnya minta At least maaf lah. je lah. Tapi least. the practice is a practice. kita digalakkan lah. It becomes very natural lah. Correct. The natural, correct, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syuk cakap pasal maaf-maafan ni kan. Kan Memang itu syuk lah. kita pun nak minta maaf juga lah. Kita pun nak minta maaf sekiranya kita terkasar bahasa ke, tak ambil banyak masa ke Betul juga. Minta maaf lah kalau kurang kita punya ilmu cara tanya atau sensitif ke, atau mungkin ada topik-topik yang mungkin diorang rasa terguris hati kan. Betul. Kita pun tengah belajar, kita pun kita dah usaha yang terbaik lah insyaAllah. yes. So ada Hopefully kekurangan, seterusnya you all enjoy lagi lah kita punya company kat sini. insyaAllah. Mudah-mudahan semua bergembira pada Syawal ini dan kehidupan menjadi lebih baik setelah Ramadan, setelah Syawal insya-Allah. Teruskan bermaaf-maafan insyaAllah sampai kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.